Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adzabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, sekalian para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana biasa, pertama-tamanya kita mengucap lafaz tahmid, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin daripadanya maka pada pagi ini sekali lagi kita dapat menatap sebuah kitab yang terkenal, iaitulah At-Tazkirah lil Imamil Qurtubi rahimahullah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan bab di manakah manusia pada hari bumi diganti dengan selain daripada bumi, langit diganti dengan selain daripada langit. Diriwayatkan bahawa ada seorang Yahudi yang alim yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, "Wahai Muhammad, di manakah manusia berada pada hari bumi diganti dengan selain bumi dan langit diganti dengan selain langit?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Fi zulmah dunal jisr." Maksudnya dalam keadaan kegelapan tanpa ada sebarang jambatan. Maksud yang hendak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah siratal mustaqim. Sirat yakni jambatan ataupun titian yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi ini apabila mereka dibangkitkan selepas daripada mati, kebangkitan manusia tidak boleh dielak daripada berlakunya satu keadaan yang dinamakan sirat, iaitulah satu jalan yang mesti dilalui oleh manusia, yang disebut di dalam hadis dengan berbagai-bagai keadaan.
Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sirat luas seperti mana luasnya mata memandang, yang akan dilalui oleh golongan muttaqin, golongan yang mereka bersedia untuk menghadapi apa jua kesusahan, keletihan, kepenatan, semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sanggup berhadapan dengan kesusahan dalam memperjuangkan Islam, dalam menegakkan agama Allah, dalam mempertahankan kebenaran. Mereka sanggup menghadapi apa jua ujian, apa jua bencana, bala, malapetaka yang diancam oleh manusia, yang diancam oleh golongan-golongan tertentu untuk menyekat perjuangan yang diperjuangkan oleh mereka. Golongan yang seumpama ini diberi kelebihan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita dibangkitkan kelak. Kita dibangkit oleh Allah, berbeza dengan sekalian manusia yang derhaka kepada Allah. Kedudukan orang yang muttaqin, orang yang memperjuangkan Islam, yang beramal dengan syariat Islam, yang berpegang dengan prinsip-prinsip agama, mereka sangat berbeza. Kedudukan mereka sangat istimewa. Sebab itu Rasulullah menyebut kumpulan ini Allah lebarkan kepada mereka sirat, iaitulah titian ataupun jambatan yang akan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sepotong hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut sirat adalah titian yang dibentangkan oleh Allah, yang sangat panjang, yang di bawahnya berada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyazu billah, yang ada padanya pengait-pengait yang akan dikait oleh para malaikat. Sesiapa saja yang melalui titian ini yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan terlepas. Hatta Rasulullah pernah menyebut sirat akan diperkecilkan oleh Allah, dihaluskan oleh Allah. Satu riwayat di dalam hadis menyebut lebih tajam daripada mata pedang. Ada hadis menyebut sama sebagaimana sehelai rambut yang dibelah-belah. Maknanya satu jambatan yang kita kena terima apa yang disebut oleh Rasulullah sebagai sam'iyat dan ghaibiyat. Benda yang perlu kita dengar penjelasan daripada Al-Quran, penjelasan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak boleh kita fikir dengan akal kita yang sempit, akal kita yang cetek. Sebab kalau kita fikir dengan akal, sirat ini dia akan banyak pertembungan dengan akal manusia. Kalau Allah haluskan sirat sebagaimana sehelai rambut, dibelah-belah, diletak di atas api neraka, mungkin akal kita kata dia boleh putus, dia boleh apa, akal manusia, macam jambatan yang ada besar pada hari ini, ada gempa bumi sikit, pecah, runtuh, macam-macam. Sam'iyat dan ghaibiyat,
perkara-perkara yang disebut di dalam agama Islam sebagai perkara sam'iyah, ghaibiyah, kita fikir macam mana dengan akal kita, kita tak akan sampai. Sebab ini adalah urusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam banyak keadaan Allah yang kasih kepada manusia ini, banyak keadaan Allah tunjuk kehebatan dia, kekuasaan Allah di dunia ini yang tak boleh difikir oleh akal manusia. Sehari dua kita berhadapan dengan banjir yang besar di Kelantan, sebahagian di Terengganu, di Pahang, di Kelantan, di Manik Urai. Kalau nak kira hujan, memang hujan sangat sedikit. Mengapa berlaku banjir? Airnya datang, kata penduduk di kawasan itu, sama sebagaimana sebuah empangan besar yang pecah. Dia datang itu dengan mengejut, menyebabkan tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan harta benda mereka. Saya bertemu dengan seorang yang umur dia 80 tahun lebih, orang tua. Dia kata, saya duduk di sini daripada kecil sampai besar, sampai tua, 80 tahun lebih dia duduk di situ. Dan dia tidak pernah dengar daripada bapa dia sebut kawasan Manik Urai ni, kawasan dia di kampung dia. Kampung dia ni atas bukit, bukan di lereng-lereng bukit dah, di kawasan yang berbukit. Tak pernah bapa dia lagi tak pernah sebut kawasan ini ada banjir. Dan umur dia 80 tahun lebih, dia sebut tidak pernah berlaku banjir. Tiba-tiba mari banjir kali ini, bukan sekadar banjir, tenggelam rumah dia, habis rumah dia, tak tahu pergi ke mana. Dia kata dia cari 3 hari, cari rumah dia, tak jumpa. Allahu Akbar. Allah tunjuk dia punya kuasa dia. Ada orang di sana sebut, dia kata ibarat air keluar daripada bumi, macam-macam cerita. Semua ini kalau kita fikir dengan akal, tak logik bagi akal, tak logik. Daripada mana air datang? Air pula dia bawa selut yang begitu tebal, yang menyebabkan harta benda penduduk di kawasan tersebut hancur sama sekali. Tak tahu pergi ke mana. Periuk pun tak ada, sudu pun tak ada, jangankan benda lain. Licin semua. Sehingga banyak kawasan-kawasan ini dia jadi terpaksa kena ubah peta. Ada sungai yang melencong ke sana ke sini, mari banjir besar dia jadi betul, kena ubah balik peta. Ini kuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah tunjukkan dalam beberapa keadaan, Allah tunjukkan kuasa dia di dunia ini? Kerana sekali-sekala Allah dia sayang kepada manusia. Allah nak tunjuk yang di dunia ini adalah benda yang kecil. Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini satu benda yang kecil. Ada lagi situasi yang lebih besar daripada itu. Kalau kita rasa bahawa bencana yang ada di dunia ini hebat, ingat di hari akhirat jauh lebih hebat. Kalau kita rasa dunia ini panas, matahari ini panas, di hari akhirat Allah dekatkan matahari dengan kepala manusia ini. Satu riwayat menyebut satu hasta, satu riwayat menyebut satu shibr, satu jengkal. Matahari yang ada sekarang ini berapa trilion kilometer. Hari akhirat Allah dekatkan sejengkal. Dalam keadaan trilion kilometer, kita tak tahan berjalan di tengah panas. Kita pergi ke Mekah, kalau suhu naik sampai 45, 50, tak tahan kita.
dalam keadaan ratusan juta kilometer. Cuba bayangkan Allah dekat dengan kepala manusia satu hasta. Begitu juga dengan ancaman-ancaman yang lain. Walaupun kita sebut gempa bumi, kita sebut banjir, kita sebut apa, Allah nak tunjuk kuasa daripada dia. Di hari akhirat lebih teruk, lebih dahsyat, lebih parah daripada itu. Satu. Yang kedua, Allah nak buktikan kalau akal kita manusia dalam banyak keadaan kita fikir dunia ini tak sampai, maka jangan sekali-kali kita fikir di hari akhirat ini dengan akal kita manusia. Jangan difikir dengan akal. Allah boleh lakukan apa saja di hari akhirat. Allah boleh paksa semua manusia mesti bangkit di hari akhirat. Kena bangkit di hari akhirat. Sebab itu, apabila kita membincangkan masalah sirat, di sana ada satu jalan, satu sirat yang mesti dilalui oleh sekalian manusia. Maka kita kena beriman. Kita mesti percaya. Kita beriman ataupun tidak beriman, hakikat ini pasti akan berlaku kepada manusia. Sebab itu Nabi SAW menyebut sirat, yakni jambatan ataupun titian, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dikatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina yakunun nas yawma tubaddalul ard ghairal ard was samawat, faqal ala sirat. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, di manakah manusia pada hari bumi digantikan dengan selain daripada bumi dan langit digantikan dengan selain daripada langit? Maka Rasulullah pun menjawab, di sirat. Para hadirin sekalian, kita tahu alam mahsyar, Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan manusia. Di manakah alam mahsyar? Alam mahsyar iaitulah alam dunia. Apabila dunia ini dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, bumi ini dihamparkan oleh Allah, disamakan oleh Allah. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan, tidak ada lagi bangunan, tidak ada lagi sungai. Maka Allah ratakan bumi. Lalu di waktu itu manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangkit daripada bumi. Maka manusia akan hidup, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membina kepada manusia syurganya. Satu alam yang tidak boleh difikir oleh manusia, di mana alam ini salah satu daripada tempat yang digantikan oleh Allah, di mana bumi yang tidak ada lagi langit, bumi yang bukan sebagaimana bumi yang ada pada hari ini. Maka Nabi SAW menyebut di sana ada sirat, iaitulah satu tempat yang mesti dilalui oleh manusia, satu tempat yang akan dikumpul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh makhluk, terutama sekali manusia dan jin, dihimpun oleh Allah. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan hitungkan segala amalan yang kita lakukan di dunia, walaupun kecil, dibentangkan oleh Allah. Tidak akan hilang amalan manusia yang baik ataupun yang buruk, kecuali ianya akan dibentangkan di hadapan setiap orang manusia. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara
wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebajikan walaupun sebesar debu, kita niat saja benda baik, tengok orang susah, kita tak ada harta, tak ada apa nak tolong, tak boleh, kita kata kesian, kalau aku ada harta aku akan bagi, aku akan sedekah kepada dia. Niat je, bagi tak? Allah tulis kebajikan yang kita azamkan, ditulis oleh Allah, ditulis oleh Allah. Di hari akhirat besok, Allah subhanahu wa ta'ala akan bentangkan kepada kita, ini dia amalan kamu, walaupun sebesar debu, ditunjuk oleh Allah, ada ganjaran. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Allah jadikan amalan kebajikan walaupun sebesar debu, dia menjadi kebajikan. Kita niat menjadi kebajikan. Amalan-amalan yang buruk, kita niat, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hitung sebagai amalan yang buruk. Para hadirin sekalian, kalaulah Allah ini dia buat adil dalam perkara ini, kita niat yang baik, Allah kira pahala. Niat yang buruk, Allah kira dosa. Apa nak jadi dengan kita? Tapi pemurah penyayang Allah dalam bab ini, Allah subhanahu wa ta'ala kira yang kita niat yang baik jadi kebajikan, yang buruk tak dihitung oleh Allah, tidak ditulis oleh para malaikat. Kita niat yang buruk. Kehidupan kita seharian ini, barangkali niat kita yang buruk ni sudah tentu lebih banyak daripada yang baik. Orang lain tak tahu, kalau saya hitung saya, niat kita yang buruk ni banyak. Kalau mari waktu sembahyang kita kata ish, kalau boleh tangguh sikit, kalau boleh lewatkan sikit, kalau itu dalam hati kita macam-macam. Bangun pagi, Allah, tak puas lagi tidur, dah subuh dah. Tengok niat kita ni, niat kita ni macam-macam. Nak sedekah sikit, Allah. Kita banyak mari benda yang negatif, tapi alhamdulillah Allah tidak hitung sebagai dosa dengan Allah, tidak. Tapi kebajikan, nak tidur kita niat je, insya-Allah malam ni kita nak bangun qiyamul lail, Allah dah tulis sebagai kebajikan. Tidur kita tak bangun, dah kebajikan lah. Sampai tahap itu. Ini kita syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita masuk kepada bab pengumpulan. Maksud di sini adalah pengumpulan manusia di tanah Syam, seperti yang diisyaratkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab di kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Suratul Hashr ayat yang kedua. Begitulah menurut yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan, yuhsyarun nasu ala salasi tara'iq, raghibin rahibin, wasnani ala ba'ir, wa salasatun ala ba'ir, wa arba'atun wa ashratun ala ba'ir, wa tahsyuru baqiyatahumun nar, tabitu ma'ahum haitsu batu, wa tuqilu ma'ahum haitsu qalu, wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu, wa tamsi ma'ahum haitsu amsu. Maksudnya, manusia dikumpulkan dalam 3 keadaan. Dalam keadaan menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 2 di atas kaldai, 3 di atas kaldai,
dan 4 di atas Kaldai, dan 10 di atas Kaldai, dan sisanya dikumpulkan di neraka. Mereka bermalam di tempat tersebut sebagaimana mereka bermalam di dunia. Mereka tidur siang di dalamnya sebagaimana mereka tidur siang di dunia. Mereka menghabiskan paginya di dalamnya sebagaimana mereka menghabiskan pagi hari di dunia. Mereka menghabiskan petang hari di dalamnya sebagaimana mereka menghabiskan petang hari di dunia. Para hadirin sekalian, satu ayat Allah menyebut di dalam suratul Hashr, ketika mana manusia yang derhaka kepada Allah, golongan kafir yang disebut dalam suratul Hashr, dibangkit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kampung halaman mereka. Biasanya manusia akan meninggal dunia, biasanya dikembumikan di kampung halaman mereka. Imma di kampung halaman, imma di mana sahaja. Ketika Allah bangkitkan di kawasan tersebut. Maknanya kita manusia dibangkit oleh Allah di hari akhirat ini, di muka bumi, di dunia ini. Cuma bukan sebagaimana gambaran di dunia pada hari ini. Kita pada hari ini ada macam-macam, ada bangunan, ada apa semua sekali. Tapi di hari akhirat, di hari manusia dibangkitkan semula, dibangkitkan di dunia ini dalam keadaan yang sangat berbeza. Kata Rasulullah, dunia bukan lagi seperti mana dunia yang tidak ada lagi langit sebagaimana yang ada pada hari ini. Dunia di akhirat, dunia pula saya sebut, akhirat yang Allah dekatkan matahari, yang tidak ada lagi langit, yang situasi dia sangat berbeza. Manusia dibangkit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah nak sebut supaya kita gambarkan realiti kehidupan kita. Tidur, kata Rasulullah, sebagaimana kita tidur di dunia. Di waktu pagi, sebagaimana waktu pagi di dunia. Maknanya kalau kita menghadapi kesenangan di dunia, kita rasa seronok, kita rasa segala-galanya. Dan di hari akhirat, kalaulah kita dibangkit oleh Allah dalam keadaan susah, cuba kita bayang kalau kita susah di dunia. Ada orang yang boleh jadi gila kerana dia susah, wal'iyazubillah. Kita minta supaya Allah jangan uji kita sampai ke tahap ini. Jangan sampai Allah uji kita sampai akal kita ini jadi tak waras. Jangan. Ramai orang, seorang kawan saya ditipu sehingga dia hilang harta benda, dia hilang. Bukan sekadar hilang, dia terpaksa kena terlekat hutang yang begitu banyak kerana ditipu oleh orang. Tak boleh nak fikir, menyebabkan sampai hari ini kita minta doa supaya Allah selamatkan dia. Terpaksa ulang alik ke hospital sakit jiwa, kena hantar anak dia, sampai ke tahap itu. Maknanya susah. Susah di hari akhirat ini lebih teruk, lebih dahsyat. Lebih dahsyat daripada kesusahan kita di dunia. Jadi sebab itu Nabi SAW menyebut kepada kita, tubita ma'hum haitsu batu. Kalau kita bermalam sebagaimana hari itu kita bermalam, sama sebagaimana kita bermalam di dunia. Kalau kita bangun di waktu pagi, sama sebagaimana kita bangun di dunia. Maknanya Rasulullah, kalau kita tengok di dalam syarah, di dalam kitab lain, umpamanya Imam Ibn Katsir, dia sebut, dia ulas hadis ini. Dia mengatakan Rasulullah nak gambarkan kepada kita kerana dibimbingi manusia ini. Bila kita mati, kita duduk ingat bahawa mati ini, kalau kita dibangkit oleh Allah pun, dalam keadaan kita mati,
Seolah-olah kita tidak rasa keperitan. Kalau sakit, kita kata tak apalah sakit pun sebab mati. Sebab kita dah mati. Kalau Allah dekatkan matahari, waktu dia bangkitkan, kita dah mati. Dibimbangi takut begitu. Jadi Rasulullah dia sebut kepada umat Islam, kena ingat, kalau di dunia ini kita bangun, di hari akhirat kita bangun. Kalau kita senang di dunia, di hari akhirat kita senang. Kalau perasaan senang kita di dunia, kita terhibur, kita gembira, kita segala-galanya, begitulah hari akhirat. Dan kalau di dunia ini kita susah, kita ditimpa bencana dan sebagainya, kita rasa susah, begitulah kesusahan yang akan dihadapi oleh manusia di alam akhirat. Pengumpulan ini terjadi di dunia sebelum datangnya hari kiamat, dan itu merupakan tanda-tanda akhir dari hari kiamat, sebagaimana kata Al-Qadhi Iyad. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Abbas bahawa hal ini terjadi di akhirat, dan itu merupakan salah satu daripada kemuliaan syurga. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala jugalah yang lebih mengetahuinya. Kita dalam perkara ini, kita bincang sekadar yang Rasulullah sebut kepada kita dalam hadis, sebagai umumnya gambaran bahawa nikmat di hari akhirat kita akan menikmati sebagaimana jiwa kita di dunia. Kalau kita nak senang, kita nak kepada harta dunia, kita nak kepada kesenangan, keselesaan. Bila ada rumah, kita rasa tenang, selesa. Bila tidak ada rumah, cuba kita tengok sahabat-sahabat kita yang dilanda banjir. Ada seorang hamba Allah, dia orang susah, harta dia ni rumah je. Makan minum dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kadar itu. Bila rumah dia ni hanyut, dia duduk dalam khemah kecil, anak menangis, saya pergi, ini di Tanah Merah, saya pergi. Dia jadi jam, dia jadi jam. Saya ialah ada sikit sebanyak duit, saya hollow, saya kata ambillah, mudah-mudahan dia terhibur sikit, ambillah, bagi duit. Dia ambil duit, bubuh dalam poket, dia jadi senyap, tak ada terima kasih, tak dia, bukan kata dia tidak nak terima kasih, saya faham keadaan dia jadi panik, dia jadi duduk macam tu. Saya tanya macam mana anak sekolah, saya kata kalau susah sangat, pergi duduk rumah saya, tak apa, saya kata dalam tempoh ini saya tanya ada keluarga ataupun tidak, begini-begini. Kadang-kadang dia hanggup, kadang-kadang dia hilang, dia jadi kelam kabut. Maknanya kita manusia ni bila berhadapan dengan kesusahan begitu. Di hari akhirat sama. Maknanya kalau kita takut bencana di dunia, lebih-lebih lagi kita kena takut kepada bencana di hari akhirat. Ini yang nak dimaksudkan oleh Rasulullah. Dibimbangi takut-takut, kita manusia, kita rasa alam akhirat ni alam lain, maka situasi dia lain, kita pun lain. Jangan. Kalau kita nak kepada kesenangan di dunia, kita nak, di hari akhirat lebih-lebih lagi kita nak kepada kesenangan. Kalau kita tidak nak kepada kesusahan di dunia, di hari akhirat lebih-lebih lagi kita tidak mahu kepada sebarang kesusahan. Imam Ghazali di dalam kitabnya Kashfu Ulumil Akhirah mengatakan bahawa orang-orang pengzina dan yang berliwat akan membesar kemaluannya pada hari kiamat. Lalu dari kemaluan mereka tersebut mengalirlah nanah, hingga orang-orang di sekelilingnya merasa jijik dan tidak tahan bersama mereka. Masih dalam buku yang sama, beliau juga menyebutkan bahawa orang yang suka memukul atau mematahkan ranting atau cabang tumbuh-tumbuhan pada hari kiamat dibangkitkan, dan cabang yang mereka patahkan tersebut digantungkan di leher mereka. Sedangkan orang yang suka berseruling
maka mereka akan dibangkitkan dalam keadaan seruling bergantung di leher mereka. Sedangkan orang yang suka minum minuman keras, di leher mereka akan digantungkan kendi tempat arak, dan cawannya berada di tangan mereka. Orang tersebut sangat busuk, kerana dalam keadaan begitulah mereka meninggal, sebagaimana orang lain yang dibangkitkan dalam keadaan ketika mereka meninggal dunia. Ada yang terlanjang, ada yang telanjang, ada yang terbuka auratnya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mempunyai cahaya seperti lampu yang telah redup, dan ada yang bercahaya seperti matahari. Semua orang saat itu tertunduk kepadanya dan akan tetap seperti itu hingga 1000 tahun bahkan lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berbelas kasihan kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin pada hari tersebut. Amin. Para hadirin sekalian, ini realiti. Ya, kita nak, kita tidak nak, kita akan dibangkit oleh Allah mengikut amalan kita. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala a'malihim. Manusia dibangkit oleh Allah di hari kiamat ini bergantung kepada amalan mereka, bergantung kepada perbuatan kita, imma yang baik, imma yang tidak baik. Kita di dunia kalau kita buat benda yang tidak baik, kita malu, kita akan sembunyikan. Kita mencuri, orang tak mengaku dia mencuri. Orang yang terima rasuah, dia akan elak supaya orang tak tahu dia ni rasuah. Apa jua benda yang buruk yang kita buat, kita berzina, kita minum arak, apa semua sekali, kecuali jenis orang budaya minum arak. Kadang-kadang dia minum arak depan-depan orang ramai. Tapi umumnya benda yang buruk biasanya kita sembunyikan. Di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan zahirkan keaiban kita. Yang kita sembunyikan di dunia ini akan dizahirkan oleh Allah. Sampai ke tahap sebagaimana yang disebut oleh Imamul Ghazali berasaskan kepada hadis, ayat-ayat yang lain. Imam Ghazali sebut orang berzina di hari akhirat, lelaki baik, perempuan baik, Allah Subhanahu wa taala akan besarkan kemaluan dia sampai pernah disebut dalam buku, orang perempuan ke lelaki ke, sampai terseret, dibesarkan oleh Allah, dizahirkan begitu. Satu alam akhirat daripada zaman Nabi Adam sampai kepada kiamat, semua orang tengok ini pengzina. Keluar anak, bau dia busuk. Cuba kita bayang. Hatta kalau dunia ini pun, kalau kita pergi hospital, ada orang macam ni, kemaluan dia besar, busuk, doktor pun tak masuk dekat. Doktor pun tak boleh nak buat apa. Tapi inilah realiti manusia. Kalau dia buat benda yang buruk, Allah Subhanahu wa taala iklankan kepada manusia. Orang menipu, itu gaya dia di hari akhirat. Gaya dia di hari akhirat. Sampai ke tahap disebut makmum yang dia suka mukhalafah dengan imam. Imam tak rokok lagi, dia rokok dah. Di hari akhirat kepala dia panjang. Sampai tahap itu kita sembahyang. Cuba kita bayang, kalau orang tak sembahyang, lebih dahsyat lagi. Ini sembahyang tapi suka mukhalafah dengan imam. Imam tak rokok lagi, dia rokok dah. Imam tak bangkit daripada rokok, dia bangkit dah. Mukhalafah. Leher dia panjang di hari akhirat. Dipanjangkan oleh Allah. Maka cuba kita bayangkan, kalau sembahyang pun dihukum oleh Allah kerana mukhalafah, kerana bercanggah sebagaimana yang dilarang oleh Allah, kita buat juga. Allah hukum. Sudah tentulah kita boleh gambar macam mana kalau kita menipu, wal iazubillah, macam mana kalau kita rasuah, macam mana kalau kita
bersifat orang panggil bakhil ke, kita menganiayai keluarga kita ke, kita menzalimi anak isteri kita ke, apa ke, cuba kita bayangkan macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan di hari akhirat. Dan semua manusia ni, kalau istilah moden sekarang ni, Allah masukkan macam chip lah dalam kepala. Manusia berilmu di hari akhirat. Bila dia bangkit, kita tengok macam ni, kita tahu ini perangai dia mencuri. Allah bubuh terus ilmu di hari akhirat. Macam chip komputer tu, macam tu lah, dia bubuh, semua orang tahu. Berkilau tangan dia. Ini orang berwudu. Orang yang bangun di waktu malam sujud dan rakaat kepada Allah, menangis di hadapan Allah, dahi dia berkilat, mengeluarkan cahaya. Orang kenal. Orang yang mati syahid, bau dia sebagaimana kasturi. Sebagaimana kasturi. Ada orang dibangkit oleh Allah dalam keadaan telanjang. Ada orang dibangkit oleh Allah dalam keadaan berpakaian. Ditutup aurat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang tahu ini dia kerja dia. Ini mengapa Allah bangkit dia macam ni? Manusia ada ilmu di waktu itu, orang tahu. Dan alhamdulillah, tidak ada siapa yang buat kebajikan kecuali ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebajikan dia, dan balasan yang baik akan diberi oleh Allah kepada mereka ini. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita daripada sebarang azab di hari akhirat. Sekiranya ada kesalahan yang telah kita lakukan di dunia, sama ada kecil ataupun besar, salah kita kerana mungkin kita pernah berzina, mungkin kita pernah mencuri, mungkin itu, mungkin ini, kita mintalah ampun dengan Allah, taubat nasuha kita. InsyaAllah Allah yang maha pengampun, Allah akan ampunkan dosa kita. Dan kita minta supaya jangan sekali-kali Allah bangkitkan kita dalam keadaan Allah hukumkan kita. Biarlah besar mana dosa yang kita buat, kita bertaubat kepada Allah, kita dibangkit oleh Allah di hari akhirat sama sebagaimana orang mukmin yang lain. InsyaAllah benda ini akan diberi oleh Allah sekiranya kita bertaubat kepada Allah. Dan gunakanlah kesempatan hidup yang ada pada kita pada hari ini untuk sama-sama kita bertaubat kepada Allah, kita memohon ampun dengan Allah, kita beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sekadar itu sahaja yang dapat kita lalui pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Para hadirin sekalian, sebagaimana biasalah kepada sesiapa yang nak menderma untuk pembangunan komplek dakwah yang saya bina, dan untuk makluman, saya berbincang dengan ahli-ahli jawatan kuasa 2 minggu lepas. Hajatnya kalau diizinkan oleh Allah lah, bulan 5 ni, maknanya 3-4 bulan lagi, bulan 5 ni saya akan resmikan bangunan ini, insya-Allah. Cuma sekarang ini tengah kita uruskan benda-benda yang perlu. Mudah-mudahan insya-Allah program dakwah kepada masyarakat bukan Islam ini akan berjalan dengan lebih cepat dan lebih teratur, insya-Allah. Jadi kepada sesiapa yang nak menyumbang, sebagaimana biasalah, kita letak di tengah-tengah masjid ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan tayyiba. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma man arada bihadza ad-din khairan fawaffiqhu ila kulli khair wa man arada bihi syarran fakhudh akhza azizin muqtadirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Allahumma la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.